Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 21 Ogos bersama saya Khadijah Faisal. Utara Syria tidak pernah aman. Sebahagian kawasannya masih dikuasai kumpulan pembangkang itu tidak asing lagi dengan serangan udara tentera kerajaan. Terbaru, Pasar Al-Bab bermandi darah selepas dibedil peluru berpandu yang meragut 14 nyawa termasuk 5 kanak-kanak. Meskipun niat untuk memerangi kumpulan pemberontak, ironinya nyawa orang awam jadi taruhan. Serangan pada Jumaat itu dilancarkan beberapa hari selepas serangan udara yang membunuh tentera Syria dan pejuang Kurdish yang disokong Amerika Syarikat. Syria menyalahkan Turki atas serangan terdahulu dan pemerhati hak asasi manusia Syria mendakwa serangan peluru berpandu ke atas Al-Bab adalah tindak balas kerajaan terhadap Turki yang menceroboh sempadan. Bagaimanapun, pasukan demokratik Syria SDF yang disokong AS memaklumkan bahawa mereka tiada kaitan dengan serangan Jumaat lepas. Sementara itu, Pasar Al-Bab yang menjadi tumpuan orang ramai dan sumber pendapatan rakyat Syria musnah teruk. Malah tumpahan darah dapat dilihat di mana-mana ketika 30 orang dilapor cedera setakat ini. كنا والله اليوم هون بالسوق الساعة 11 عم نبيع ونتهزق الله نتسوق ما حسينا ودينا ولا القذايف نزلت فوقنا هون نزلت قذيف حدنا هون صاب اخوي هون اولاد عمي كمان صابوا وفي عندنا كمان 2 من المعرة استشهدوا ايوه ايش نسوي على حسب. Al-Bab merupakan sebahagian wilayah Aleppo yang dikuasai kumpulan pembangkang disokong Turki, manakala sebahagian Aleppo telah menjadi milik kerajaan Syria sejak 2016. Al-Bab hanya terletak 30 km dari sempadan Turki dan menjadi kawasan konflik sejak Perang Saudara tercetus pada 2011. Sementara itu di Azraq, kumpulan penentang bersiap sedia memuatkan roket jarak jauh yang menyasarkan lapangan terbang tentera Kuwairis serta kawasan dikuasai pasukan demokratik Syria SDF. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan di Al-Bab yang menyasarkan orang awam selain menjadi simbol perjuangan mereka bagi pembebasan Syria daripada rejim. Sebulan lepas, tragedi serangan subuh di Jisir Ash-Shughur, Idlib pasti masih segar dalam ingatan penduduk di sana. Serangan udara Rusia iaitu sekutu Syria itu mengorbankan 7 nyawa termasuk 4 kanak-kanak. Sampai bila konflik di Syria akan berlanjutan? Sebenarnya desakan agar krisis tersebut dihentikan telah lama disuarakan memandangkan perang saudara sejak 12 tahun lalu membawa kepada krisis kemanusiaan terburuk. Baru-baru ini, cadangan Menteri Luar Turki Mevlut Çavuşoğlu agar kerajaan Syria dan pembangkang berdamai ditentang habis-habisan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam ucapannya pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 21 September lepas mendesak masyarakat antarabangsa agar menghentikan konflik di negara Syam itu. Malah isu Syria pernah menjadi tumpuan dalam Persidangan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, namun ia tidak mendatangkan sebarang hasil. Minggu lepas, kenyataan Mevlut Çavuşoğlu yang mencadangkan perdamaian antara kerajaan dan pembangkang mencetus kemarahan rakyat Syria. Pada 12 Ogos selepas Jumaat, orang ramai lancar protes di Al-Bab dan Idlib sekaligus mengecam saranan yang bagi mereka tidak masuk akal. Jelas mereka, jika perdamaian itu diterima, ia sama seperti menyokong kezaliman kerajaan Bashar al-Assad yang disokong Rusia dan Iran. ويأتي جاوشوغلو ويطلق علينا خطاب البارحة أن نصالح القتلة بعد كل هذه التضحيات التي قدمناها، أن نصالح القتلة المجرمين. هل هذه المعادلة صحيحة برأيكم أيها الأتراك؟ هل هذه المعادلة صحيحة؟ لا لن نصالح لن نصالح أبدا. Bagi Çavuşoğlu, perdamaian penting untuk keamanan dan kestabilan Syria tanpa mengganggu-gugat kedudukan Ankara sebagai penyokong kumpulan penentang kerajaan. Malah perjuangannya menentang keganasan di Syria tetap diteruskan. Sebelum ini, Turki melancarkan operasi Euphrates Shield di utara Syria pada 24 Ogos 2016 bagi menghapuskan Daesh dan pengganas lain serta membantu rakyat Syria kembali ke tanah air mereka dengan selamat. Operasi itu sekaligus mengeluarkan Jarablus, Al-Ra'i, Dabik, Kabasin dan Al-Bab dikeluarkan daripada senarai pengganas.
Alhamdulillah bertemu kembali. Masih isu Syria, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan untuk berdialog dengan Syria. Adakah satu usaha pemimpin itu untuk mengakhiri konflik di negara ini terbabit? Bagi mendapatkan penjelasan, kita bersama pengarah kecemerlangan pengajian Baitul Maqdis di Ghazali Shafi'i Graduate School of Government dari Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Aminur Rashid Yatiban. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Prof. Turki memberi cadangan agar kerajaan Syria dan kumpulan penentang berdamai namun ditentang rakyat yang menyokong pembangkang mengikut pandangan Prof. Adakah ia satu cadangan yang baik dari Turki bagi mengakhiri konflik yang tercetus sejak 2017, Prof? Okey. Terima kasih Hadiza berkenaan cadangan rekonsiliasi yang dicadangkan oleh Menteri Luar Turki Cavusoglu bila membicarakan tentang satu plan untuk rekonsiliasi antara kerajaan Syria pimpinan Bashar al-Assad dan juga pihak penentang-penentangnya ataupun kumpulan pembangkang Syria. Dalam hal ini secara asasnya cadangan rekonsiliasi dan juga perdamaian, langkah perdamaian ini adalah suatu langkah yang baik dan positif. Namun begitu, di sana ada latarnya yang menyaksikan bagaimana pandangan tersebut telah mendapat tentangan dan bangkangan secara terbuka dan protes besar-besaran daripada kalangan penentang-penentang kepada kerajaan Bashar al-Assad ini, di mana kumpulan pembangkang Syria ini di beberapa buah tempat telah menyatakan bantahan mereka dengan sebab di sana rekonsiliasi akan dilihat sebagai suatu perkara yang baik oleh semua pihak sekiranya di sana telah dimulakan dengan beberapa langkah bagi memperjelas bagaimanakah wajah rekonsiliasi yang berkenaan, sedangkan dalam keadaan yang sama di pihak kumpulan pembangkang Baik, maaf penonton, mungkin ada sedikit masalah teknikal. Baik, kita ke berita seterusnya. Dari Syria kita beralih ke isu Palestin. Kebiadaban Israel tidak pernah berpenghujung. Umpama takut dengan bayang-bayang sendiri atau bahasa mudahnya paranoid. Zionis kali ini bertindak menyerbu pejabat kumpulan hak asasi manusia Palestin di tebing barat. Kononnya mempunyai kaitan dengan pengganas. Tapi tiada sebarang bukti didedahkan oleh Israel. Setakat Khamis lepas, 7 premis telah diserbu di Ramallah, tebing barat dalam operasi yang dijalankan sepanjang malam. Tanpa bukti kukuh, Zionis merampas harta benda milik kumpulan hak asasi manusia selain dengan sesuka hati menampal notis penutupan di luar pintu pejabat. Zionis memberi alasan premis itu terpaksa ditutup atas sebab keselamatan dan ia boleh menggugat ketenteraman awam. Salah sebuah pejabat yang ditutup ialah milik kumpulan Al-Haq, satu daripada 6 kumpulan Palestin yang dikategorikan sebagai organisasi pengganas oleh Israel pada Oktober kerana didakwa mempunyai kaitan dengan kumpulan militan berhaluan kiri iaitu Barisan Pembebasan Popular Palestin PFLP. Semua NGO bagaimanapun menafikan terlibat dengan sebarang bentuk keganasan. Pegawai kanan Palestin Hussein Al-Sheikh menyifatkan serbuan itu sebagai cubaan untuk menutup kebenaran. Sementara itu, tindakan melulu Zionis mencetuskan kebimbangan Washington dan 9 negara kesatuan Eropah. Menerusi satu kenyataan bersama Kementerian Luar Belgium, Denmark, Perancis, Jerman, Ireland, Itali, Belanda, Spanyol dan Sweden, pertubuhan awam yang bebas dan kuat amat diperlukan untuk menggalakkan nilai demokrasi dan penyelesaian dua negara. Sudahlah sebelum ini penglibatan NGO di tebing barat semakin berkurang. Bahkan penutupan mengejut seumpama ini meletakkan nasib rakyat Palestin dalam risiko. Baik, kita beralih semula kepada isu Syria. Kita cuba menghubungi Profesor Madya Dr. Aminur Rashid di talian. Baik, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Prof, mungkin kita boleh ke soalan seterusnya ya berkaitan dengan isu Syria ini.
Baik, Prof. Jika Ankara meneruskan usaha dialog atau damai dengan Syria, adakah ia bakal memburukkan situasi dengan berlakunya revolusi lebih besar dalam kalangan kumpulan pembangkang, Prof? Okey, pada pandangan saya, dengan keadaan yang ada sekarang ini, adalah lebih baik bagi pihak kerajaan Turki, Ankara, untuk membuat rundingan terlebih dahulu dengan kumpulan pembangkang Syria ni yang kebanyakannya adalah di bawah kawalan ataupun di bawah kawasan yang dipantau oleh tentera-tentera Turki sendiri. Jadi perlu di sana ada satu persefahaman ataupun suatu persetujuan bersama dahulu daripada kalangan pembangkang Syria ini dengan pihak kerajaan Turki, dengan sebab apa yang dilalui oleh pembangkang Syria ini adalah suatu perkara yang sangat sukar untuk mereka memaafkan begitu sahaja kepada kerajaan ataupun rejim. Turki perlu untuk memberikan ruang kepada pembangkang Syria ini bagi membuat perbincangan yang sewajarnya, dan mudah-mudahan ia akan memberi suatu perkembangan yang positif, insya-Allah. Baik, terima kasih atas penjelasan itu, Prof. Madya Dr. Tamir Rashid Yatiban. Baik penonton, sekian Globe Al Hijrah untuk minggu ini. Ikuti Globe Al Hijrah edisi Bahasa Arab Jumaat ini jam 8.45 malam dan layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan global dan dunia Islam. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.